Alhamdulillah, para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita surah Ad-Dukhan ayat yang pertama sehingga ayat 8. Baik, kita berpindah pula kepada Al-Fawaid, mengutip 5 faedah. Oleh kerana kita ni 5 faedah saja, maka kita skip beberapa faedah yang berulang, seperti ayat Al-Kitabil Mubin, kemudian huruf Al-Muqatta'ah, dah banyak kali kita bincang. Kita terus bincang pada ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Apa makna berkat? Tadi kita dah beritahu. Makna berkat itu artinya Allah SWT beri kebaikan, kebajikan, keelokan, kecomelan yang banyak. Malam tu semua ada berkat. Berkat maknanya comel, baik, lawa, banyak kebajikan. Itu makna berkat. Jadi dalam ayat ini khassallahu ta'ala ba'dal awqat bimazidi tashrif. Allah Ta'ala beri kepada beberapa waktu dengan kemuliaan. Dengan kemuliaan yang menyebabkan orang-orang yang cerdik, orang yang berakal akan berlomba-lomba untuk mendapat waktu fadilah, waktu yang lebih itu. Jadi kita kena ingat, Allah Ta'ala dia pilih memberi keberkatan kepada waktu, hari, apa lagi, benda dan juga orang. Ada berkat. Apa dia? Waktu berkat apa dia? Malam Lailatul Qadar, hari Jumaat. Itu dipanggil hari Jumaat. Dikatakan hari Jumaat hari mubarakah, Al-Jum'ah Al-Mubarakah, sebab hari ni hari perhimpunan mingguan. Itu dari sudut apa? Masa. Dari sudut tempat, Allah Ta'ala berkat. Bumi Mekah, tanah haram diberkati. Bumi Palestin, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Bumi Palestin dan sekitar dia tu kami berkati. Ada juga orang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, seperti Nabi sebut pada sahabat dia tu, Allah Ta'ala beri berkati kepada orang fulan. Tapi kita tak tahu siapa dia tu. Jangan kita pandai-pandai pula duk tonjok orang ni orang berkat, orang ni orang berkat, habisnya pakai cium tangan, pakai kaki lah. Jadi kita tahu. Maka di dalam ayat ini khususnya Lailah Mubarakah, malam yang diberkati itu, Allah Ta'ala tasyrifkan malam turun Quran, malam Lailatul Qadar itu dengan keberkatan yang khusus setiap tahun. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Lailatul Qadar itu berlaku setiap tahun. Sebab itu kita kena tunggu setiap tahun 10 akhir Ramadan, kita kena bersiap sedia untuk menunggu Lailatul Qadar, sebab pahala dia banyak, kelebihan dia pun besar. Maka jangan sekali-kali kita malas. Tapi hari ni apa boleh buat? Banyak teori yang memalaskan orang. Banyak teori nak memalas orang. Macam mana teori? Kalau bermulanya Ramadan pada malam sekian, Lailatul Qadar malam sekian. Malam sekian pula pakat duk tunjuk gambar. Oh, pagi ni matahari cerah, Lailatul Qadar semalam. Orang hok malas dah. Oh, pakai kompos lalu dah. Kompos apa? Kompos tak pergi masjid dah esok sebab Lailatul Qadar semalam. La. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dari nombor 2. Ayat yang sama, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat ini Allah Ta'ala sifatkan malam itu mubarakah, diberkati. Bila sebut diberkati, menyebabkan dia panggil tashwiq lima'rifatihah, menggerakkan hati orang supaya dia tahu, oh apa dia malam diberkati itu, apa dia? Iaitulah malam permulaan turun Al-Quranul Karim ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Gua Hira
di Mekah pada bulan Ramadan. Jelas kepada kita pada bulan Ramadan, maka berkatnya malam diturun Quran itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ditetapkan bahawa permulaan turun Al-Quran pada malam yang diberkati, pada malam yang berkati. Jadi siapa dia nak berkat, dampingkan diri dia dengan Al-Quran, dampingkan diri dengan Al-Quran. Itu satu. Dari sudut masa, dari sudut Quran itu sendiri mubarakatan, lima anna nuzul Al-Quran, dengan turunnya Al-Quran itu telah menarik keberkatan, membawa manfaat kepada agama dan dunia dua-dua sekali. Jadi bila malam itu qadar, malaikat turun penuh bumi ini. Pasal tu nama dia Al-Qadr, Lailatul Qadri, malam yang sempit. Tulis Al-Qadar, dia ada makna dua qadar. Al-Qadar dengan makna malam yang diberkati, tinggi kedudukan. Sebab malam tu mustajab doa, malam tu tukar buku, malam tu kelebihan beribadat 1000 bulan. Itu dia panggil qadar. Satu lagi Al-Qadru dengan makna ad-dhiqa, Lailatul Qadri ay Lailatul Dhiq, malam yang sempit bumi ini, dengan sebab malaikat turun daripada langit ke bumi. Kita tak seru apa malam tu, mak pergi duduk keluar lepas tarawih pergi makan coik, tak rasa pun bumi sempit. Benda ni benda yang dia panggil apa, bukan benda fizikal, benda orang panggil maknawi. Kita tak nampak, lebih-lebih malaikat tu dia turun, kita pun tak nampak dia nampak kita. Habislah itu dua makna mubarakah. Kita pindah pula kepada faedah yang ketiga. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah kata apa? Pada malam yang berkat itu dijelaskan, diputuskan tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku. Hakim dengan makna muhkam, tetap berlaku. Hakim dengan makna kebijaksanaan. Dua makna. Jadi ayat ini dalil ala at-taqdir as-sanawi, hauli. Maknanya takdir, penetapan perkara yang akan berlaku dalam setahun yang akan datang diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala serahkan kepada malaikat rekod laporan setahun yang kamu kena buat. Tadi kita buat contoh kan, malaikat hujan, jaga hujan. Malaikat yang menurunkan rezeki, jaga rezeki. Malaikat maut duduk bilang, orang ni sedap duk makan teh. No, makan tom yam lagi, makan berapa serak-serak. Padahal hanya 20 minit lagi dia nak mati. Berlaku tidak? Sudah makan restoran sedap, motor besar, perau pejek, berau lori masuk. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, mati. Ada orang dia sedap makan buah sedap, kedai kopi, pom buah. 5 minit lagi nak mati. Nak kata apa? Allahul musta'an. Tengok duk mandi di pantai, mari tsunami, berau, habis mati. Yang ni maknanya malaikat sudah tahu dia ni nak mati. Kematian itu dia panggil takdir. Tulis pelajar, at-taqdiratu anwa. Takdir Allah Ta'ala, penetapan takdir ni ada beberapa jenis. Yang pertama, takdir kepada perjalanan semua makhluk ini. Takdir perjalanan makhluk ini sampai kiamat itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebanyak 50 tahun sebelum diciptakan makhluk. Sebelum Allah Ta'ala buat makhluk ni, Tuhan dah tulis dah takdir apa yang berlaku sebelum itu 50 alfa sanah, 50,000 tahun. Yang kedua dia panggil at-taqdirul umri. Takdir individu, seorang manusia. Bila dia tulis takdir, bermula daripada ibu dia mengandung dalam rahim, malaikat mari tulis dah rezeki dia, ajal dia, semua benda yang berkaitan dengan dia, jodoh dia, apa dia sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla sehinggalah dia mati. Itu dia panggil takdir al-umri, takdir umur seorang manusia.
Yang ketiga, at-taqdirul yaumi, laporan harian. Sepanjang hari ini. Jadi ada takdir setahunan, ada takdir individu seorang-seorang, ada takdir harian, wa huwa tanfizu kulli zalika ila maudhihi. Setiap perkara itu akan berlaku mengikut tempoh yang ditetapkan. Orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni hidup, orang ni mati, telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yufraku kullu amrin hakim. Alhamdulillah. Faedah yang keempat, boleh tulis ke tak ni tahu? Laju ke? Tengok balik dalam rakaman. Yang keempat, Allah kata apa? Rahmatan min rabbik, amran min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbika, innahu huwas samiul alim. Tengok. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran itu ta'zimul Quran. Allah Ta'ala besarkan Quran itu, muliakan Quran dengan 3 perkara. Tulis laju sikit. Yang pertama, ta'zimuhu bihasabi zatihi. Allah Ta'ala memuliakan Quran itu sendiri mulia. Karena itu Allah Ta'ala bersumpah dengan dia, wal kitabil mubin. Wal kitab, itu dia panggil sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran. Kata di para ulama, Allah Ta'ala tak akan bersumpah dengan satu benda itu kecuali menunjukkan kepada kemuliaannya. Kemudian Quran pula turun pada malam yang diberkati, diturun oleh malaikat yang mulia Jibril, dibawa kepada Nabi yang mulia. Maka kesimpulannya, semua yang berkait dengan Quran mulia. Semua yang berkait dengan Quran mulia. Al-Quran mulia sebab apa? Amran min indina, inna kunna mursilin. Quran itu turun daripada Allah Azza wa Jalla. Satu. Siapa dia yang bawa turun? Jibril. Siapa dia Jibril? Ketua malaikat yang paling mulia. Diturun bila? Pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Diturun kepada siapa? Kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasul yang paling mulia. Kita nak jadi orang mulia ke tidak? Nak? Jadilah ahlul Quran. Belajar Quran, mengaji Quran, tadabbur Quran, hafal Quran. InsyaAllah kita akan jadi orang yang mulia. InsyaAllah. Baik. Yang kedua, ta'zimul Quran yang kedua, iaitulah bayanu syarafihi. Allah Ta'ala nyatakan kemuliaan dia sebab Allah Ta'ala turunkan dia pada malam yang diberkati. Malam yang diberkati. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maknanya masa pun comel, menunjukkan kemuliaan Al-Quran. An-naw'us tsani, kemuliaan yang ketiga, bahwa bayanu syarafil Quran li syarafi munazzilihi. Mulianya Quran karena yang menurunkan dia itu Allah yang Maha Agung. Inna kunna mursilin. Jadi Allah Al-Quran turun daripada Allah, maka Quran itu mulia. Siapa dia nak mulia? Bacalah Al-Quran. Boleh ke tak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Baik, itu dia panggil 3 kemuliaan Al-Quran, 3 dimensi. Quran itu sendiri mulia, waktu yang diturunkan mulia, yang menurunkan Quran Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa. Kita kata Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada faedah yang terakhir, faedah yang keempat. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kamu yang menurunkan Quran siapa? Tuhan kamu, Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu. Jadi kenapa Allah Ta'ala sifat abaikumul awwalin, tok nenek kamu yang terdahulu? Kenapa? Li'annahum ja'alu aqdamal aba hujjah. Kerana puak kafir dia banyak berhujah dengan tok nenek. Bila Nabi ajar benda-benda, dia kata apa? Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Tak dengar apa tok ayah kita bagi tahu. Tak pernah dengar apa tok nenek Muhammad ni ambil mana? Ayat itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 24. Banyak kita ni berhujah dengan tok nenek. Ya tak? Peliklah ustaz ni.
Dia baca hadis gini. Tok nenek kita tak bagi tahu pun. Tok nenek kita tak buat pun. Tak royak pun. Maka kita kena ingat pentingnya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Tuhan kamu, Tuhan datuk kamu. Dia tak beriman cerita lain, tapi dia tetap Tuhan kepada mereka. Yang tak beriman itu sebab kamu salah, bukan Allah Ta'ala yang salah. Kamu tu tak dengar kata. Jadi mana kita kena guna balik pendekatan tok nenek, bagus. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok tok nenek kita dulu banyak buat benda baik, nak bina madrasah balasah untuk solat berjamaah, dia pun jaga solat jemaah molek-molek. Tiba-tiba anak cucu culas, malah nak kita kata, hey, tok ayah kita dulu masuk kampung ni, buka tanah ladang sini, dia buat surau. Untuk apa? Jaga solat jemaah, jaga apa ni, pakat duduk mengaji, kelas perdoaan. Suka orang ni dengan nama tok nenek. Jadi Allah Taala baki sini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Jadi sebab itulah kita ni para pelajar sekalian, kita mesti menghidupkan sunnah Nabi. Ajar kepada orang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tak ikut pun tak apa, anak cucu dia biar dengar dalam telinga, oh gini sunnah Nabi. Kita bimbang nanti bila kita tak ajar benda yang benar, nanti budak-budak ni membesar, dia kata kita tak dengar pun, tak ada pun ustaz bagi tahu benda ni haram, tak ada pun. Ni banyak orang cakap sekarang, bila kita sebut benda ni tak baik, tak boleh ke? Tak ada pun orang bagi tahu. Sepanjang kita pergi sembahyang Jumaat, tak pernah perlu khatib cakap atas mimbar. Khatib atas mimbar dia cakap kertas dia baca, nak kata apa. Tak pernah pun. Jadi dia bungkit mula atas dasar tak pernah dengar. Jadi menjadi kewajipan kepada para pendakwah menjelaskan yang benar, yang baik. Orang ikut ke tak ikut, biar masuk dalam telinga mereka, ini baik, ini tak baik. Dia nak ikut cerita lain, tapi jangan mendakwa tak pernah dengar daripada tok nenek kami. Bahaya itu. Baiklah, tamatlah kita 5 faedah yang dapat kita kutip. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 9 dalam siri yang akan datang.